بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala bermula daripada kita hidup, ya, daripada pagi tadi sehingga pada saat ini masih lagi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dua nikmat yang wajib dan selayaknya kita syukuri pada setiap saat dan ketika, yakni nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita masih lagi berada di dalam kesihatan yang baik, masih lagi diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama mengikuti kuliah maghrib secara online, insya-Allah, ya, bersama dengan Masjid Ahmadi Rantau Panjang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, ya, pada malam ini kita bertemu lagi di dalam kuliah bulanan kita, iaitu membincangkan berkenaan dengan perkara akhirat, ya, yang insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan tazkirah pada tajuk keadaan orang-orang mukmin ketika melintasi titian sirat. Keadaan orang-orang mukmin ketika mana mereka meniti titian sirat. Jadi sama-sama pada malam ini kita buka dengan bacaan doa, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tajuk yang kita akan bincangkan ini telah pun kita sebut sebelum ini, ya, berkenaan dengan kita ini dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika mana di padang mahsyar, ya, dalam keadaan yang disebut oleh ulama lebih kurang dalam 50,000 tahun, ya, dan dibiarkan begitu, ya, berdasarkan, maknanya keadaan kita ini adalah berdasarkan kepada keadaan amal soleh yang kita buat di atas dunia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa yang berlaku ketika mana kita berada di padang mahsyar adalah ketika itu kita berkumpul seluruh makhluk, dan telah kita sebutkan dalam pengajian kita yang dahulu, bahawa kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan lautan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sahaja di kalangan manusia, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan, ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan bangsa yang diberi taklif untuk ibadah, iaitu bangsa jin, ya, dan juga bangsa-bangsa yang lain seperti bangsa para malaikat. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, malaikat pun kena hisab juga. Baik, di sinilah kita kembali kepada hadis Nabi SAW, yang mana
pernah disebut dalam mafhum hadis bahawa akan Allah Ta'ala hitung 2 ekor kambing yang saling bertanduk ketika mana di atas dunia. Menunjukkan binatang pun yang tiada kesalahan, binatang yang secara adatnya memang binatang ni bergaduh kan. Maknanya yang tiada apa-apa, tapi ada manfaat yang Allah Ta'ala cipta mereka di atas dunia ni sama seperti mana Allah menciptakan malaikat, maka mereka juga akan berkumpul bersama-sama dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Setelah itu, maka setelah tempoh 50,000 tahun seseorang ataupun seluruh makhluk berkumpul di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dengan syafaat besar yang telah kita sebutkan pada pengajian lalu, dengan adanya syafaat yang besar daripada Nabi SAW, maka dimulakan hisab. Dimulakan hisab. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah maknanya dimulakan hisab itu, maka di situ akan terlihatlah beberapa kaum, terlihatlah beberapa kaum yang masuk syurga tanpa dihisab, kemudian ada yang akan melintasi titian sirat dan sebagainya. Maka kita akan bincangkan malam ini adalah keadaan orang-orang mukmin, maknanya semua orang akan melintasi titian sirat, baik cepat ataupun lambat menurut kepada amal yang telah mereka lakukan di atas dunia. Baik, kita mulakan daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang bahawa disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibentangkan sirat itu di atas 2 punggung neraka Jahannam. Maknanya neraka Jahannam ni maknanya 2 punggung ni apa dia? Adalah bentuk ngangaan yang besar. Saya maknakan ngangaan lah. Kita nak maknakan jarak lah, jarak antara awalnya titian sirat sehingga hujung titian sirat. Dan titian sirat ini menurut sebagian ulama juga berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, jaraknya itu 500 tahun, iaitu 500 tahun secara mendatar, secara menegak. Kemudian 500 tahun mendatar dan 500 tahun menurun. Maknanya semua orang akan menempuh perjalanan yang sama, baik cepat ataupun lambat sahaja. Jadi apakah keadaan orang-orang mukmin ketika mana mereka melintasi titian sirat? Jadi betapa besarnya neraka Jahannam ini, sehingga jambatan itu melintasi di atas neraka itu. Nak kata besarnya neraka Jahannam. Jadi neraka ini dia pun Allah Ta'ala ciptakan sebanyak 7 pintu neraka. Maknanya 7 pintu itu mungkin 7 tingkatan dia dan sebagainya, tetapi antara neraka yang dikatakan yang paling besar adalah neraka Jahannam. Sehingga ada puncak nanti, dalam riwayat yang lain dikatakan ada puncak di dalam neraka Jahannam itu, maknanya ada gunung yang tinggi sehingga puncaknya itu di bawah titian sirat. Dan daripada situlah akan munculnya cangkuk-cangkuk besi yang akan mencangkuk manusia dan diumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka disebutkan Rasul yang pertama, Nabi SAW bersabda, aku adalah Rasul yang pertama yang akan menyeberanginya. Aku adalah Rasul yang pertama yang akan menyeberanginya. Selanjutnya adalah umatku. Maksudnya selepas Nabi SAW, Nabi akan membawa sekali dengan umatnya. Maknanya umat-umat yang terselamat yang akan bersama dengan Nabi SAW daripada padang mahsyar, bersama dengan Nabi SAW dalam jamaah Nabi SAW. Kemudian bersama melintasi titian sirat. Ketika itu kata para sahabat, tidak seorang pun berbicara. Ketika itu tidak ada seorang pun berbicara, hanya para rasul yang berbicara. Kata Nabi SAW, ketika itu tidak ada seorang pun yang akan berbicara, hanya para rasul yang berbicara, dan masing-masing rasul ini dia risau kepada umat mereka sendiri. Masing-masing risau, masing-masing takut. Dan mengatakan salim ya Allah, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Dan di dalam neraka terdapat beberapa besi yang runcing untuk dia mengait daging. Maknanya mengait orang yang lalu di titian sirat. Seperti mana duri sa'dan. Tahukah kamu apakah yang dinamakan duri sa'dan itu? Maka mereka, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu tak kamu apakah duri sa'dan itu? Maka dijawab oleh baginda SAW, dan maka mereka mengatakan
Ya. Kami tahu ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW bersabda, besi-besi runcing itulah seperti duri sa'dan itu. Tetapi Allah yang tahu seberapa besar besi-besi itu. Maknanya kita pun tak boleh bayang ya, bagaimanakah dahsyatnya peristiwa ketika mana seseorang meniti titian sirat itu. Dan besi-besi itu akan menyambar manusia kerana amal perbuatannya yang pernah dilakukan di dunia. Nanti kita akan lihat apakah amal-amal yang boleh menyelamatkan kita daripada titian sirat. Ini yang paling penting. Kita cerita titian sirat, kita cerita bagaimana orang mukmin melintas, bagaimana orang-orang kafir juga melintas di titian sirat, dan kita nak pastikan mudah-mudahan dengan amalan yang disebutkan oleh ulama nanti, mudah-mudahan amalan itu mampu menyelamatkan kita ketika mana kita melintas. Kerana di hujungnya itu ada kerana di hujung titian sirat itu itulah kita akan sampai ke kawasan yang selamat, iaitu telaga Nabi SAW. Barulah kita akan masuk ke dalam syurga. Ini menurut sebagian ulama. Ya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juga kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang nak melintas titian sirat ini, juga sebagian ulama mengatakan ada ujian yang Allah Ta'ala uji sebelum mereka melintas titian sirat. Disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tazkirah, maknanya ujian keimanan yang Allah Ta'ala akan uji. Baik, kita akan lihat daripada riwayat yang lain. Riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang hadis hadis yang kita sebut tadilah, hadis yang kita sebut tadi, riwayat Abu Hurairah. Dan juga dalam hadis yang lain dikatakan kemudian jambatan sirat itu dibentangkan di atas mereka dan syafaat Allah dan syafaat diizinkan. Maknanya para rasul diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, memohon syafaat. Ya. Jadi kerana apa? Kerana masing-masing nak memberi syafaat kepada umat-umat mereka. Termasuklah umat Nabi SAW. Jadi Imam Nawawi rahimahullah menyebut tentang hadis itu ada 3 golongan yang ketika mana mereka melintasi titian sirat, ada 3 golongan. Apa golongan itu? Pertama adalah golongan yang diselamatkan oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan orang itu. Jadi kita nak mudah-mudahan kita selamat. Ini yang pertama. Maka api neraka tidak sedikit pun menyentuh orang ini. Api neraka tidak sedikit pun menyentuh orang ini. Istimewanya golongan pertama, golongan selamat dan sedikit pun tidak disentuh. Kemudian disebutkan juga Imam Nawawi rahimahullah, golongan yang kedua adalah golongan yang dicabik-cabik. Maknanya sempatlah cangkuk tadi mencangkuk manusia lah, sehingga mungkin dagingnya akan terburai, mungkin dagingnya akan luka dan sebagainya. Dan inilah tubuh kita yang akan melintas nanti. Kita tak melintas guna roh saja, tuan-tuan. Kita melintas dengan batang tubuh kita sendiri, yang mana di akhirat ketika itu Allah akan besarkan seperti mana Nabi Adam alaihissalam. Semua manusia akan Allah Ta'ala besarkan. Allah gandakan jasad mereka seperti mana asal kejadian manusia yang awal. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Di golongan yang kedua dicabik. Golongan yang apa apa kita panggil tu? Dikait lah. Dikait dengan duri yang tajam tadi, sehingga orang tadi berusaha untuk menyelamatkan diri. Sebab tu kita dengar sebagian guru-guru kita ceritakan bagaimana orang yang tergelincir pada titian sirat itu, ada yang mereka disambut oleh Nabi SAW. Seumpama Nabi membawa satu gerabak yang penuh dengan muatan, maknanya dengan umatnya bersama-sama melintasi titian sirat. Apa jadi golongan yang dicabik-cabik ini? Kemudian dilepaskan oleh pengait besi tadi dan akhirnya diselamatkan. Jadi ini pun ngeri juga kan, kalau kita nak jadi golongan, kalau mudah-mudahan kita jadilah golongan yang pertama insya-Allah. Jadi golongan yang kedua ni maknanya menerima juga siksaan di atas titian sirat, kemudian dilepaskan. Kemudian dilepaskan. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang dibelenggu dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Golongan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilemparkan ke neraka jahanam. Ini golongan yang dia masuk dan kekal selama-lamanya dalam neraka. Dan golongan orang-orang mukmin ini yang benar, maksudnya atas dunia dia melaksanakan syariat Allah, dia patuh kepada taat kepada Allah, perintah Rasulullah SAW,
mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian menunaikan hak Allah Ta'ala, menunaikan hak manusia, ya, maka mereka akan melintasi titian sirat dalam keadaan aman dan selamat. Yang ini kita nak. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah SWT. Pertama daripada fitnah azab kubur, yang kedua daripada fitnah padang mahsyar, yang ketiga daripada fitnah, ya, maknanya golongan yang diuji oleh Allah ketika mana di titian sirat. Jadi setiap daripada kita ni ada cahaya masing-masing. Dalam riwayat dikatakan titian sirat ni suatu tempat yang sangat gelap. Sangat gelap. Kita akan masuk ke satu kawasan yang sangat gelap, yang masing-masing akan meniti titian sirat ini berdasarkan dengan cahaya keimanan. Maknanya apa amal soleh yang disungguh-sungguh buat atas dunia sehingga menyebabkan dia takut kepada Allah, maka sebanyak itulah cahaya yang Allah Ta'ala akan beri. Sebab itu ada orang yang ketika mana dia nak melintas, maka cahaya terang benderang. Banyak amal soleh dia punya. Ada pula yang nak melintas, ya, cahayanya depan dia saja. Maknanya cahaya dia cukup untuk dia guide dia untuk sampai ke hujung titian sirat. Dan ada yang cahayanya malap, ya. Ada yang disebutkan dalam riwayat sehingga ada cahayanya hanya di hujung kuku saja. Maknanya dia punya torchlight dia kejap hidup, dia tak hidup. Bila hidup dia jalan. Maknanya bila cahaya ada dia jalan. Sebab kalau dia salah langkah maka dia akan jatuh. Begitulah sekali fitnah dan ujian. Fitnah di sini bermaksud ujian. Yang Allah Ta'ala uji ketika mana seseorang melintasi titian sirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, apa dia amalan yang menyebabkan kita boleh kita boleh menuju titian sirat ni dengan diberi kemudahan. Kita tak kata mudah, tapi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya daripada hadis Sahal ibni Sa'ad menyebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaranya dalam mafhum dalam riwayat hadis, dalam maksud hadis disebut apa? Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang menuju masjid di dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna, binuritam, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini antara amalan, ya. Amalan yang ulama sebut berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah rahimahumullah, bahawa dengan amalan orang yang pergi masjid di waktu gelap, maknanya waktu subuh dia pergi masjid, waktu maghrib, waktu isyak dia pergi masjid, maka dia mendapat cahaya yang sempurna ketika mana dia berada di hari kiamat, yakni di titian sirat nanti dimudahkan oleh Allah dengan kekuatan cahaya mereka, tergantung kepada kekuatan iman mereka. Sebab itu kita letakkan jadual, kan, walaupun kita hari ini di waktu PKP, kan, maknanya kita cuba usahalah, kita cuba usaha solat subuh, solat maghrib, solat isyak itu pada waktunya, pada waktunya. Dan mudah-mudahan walaupun kita tak pergi masjid, maka Allah Ta'ala tetap berikan kesempurnaan cahaya kepada kita. Baik. Kemudian disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahawa Qatadah radhiyallahu an mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, di antara orang-orang yang beriman ada cahaya yang dimiliki yang dapat menerangi daripada Madinah sehingga Aden dan Sana'a. Aden dan Sana'a jauh lah, maknanya Madinah pergi Sana'a lebih kurang dalam 1,000, 2,000 atau 3,000 kilometer lah, jauh. Maknanya cahaya orang ni sangat hebat. Ada pula yang beriman yang tidak memiliki cahaya seperti itu. Mereka diterangi oleh cahaya yang dapat menerangi kedua kakinya sahaja. Umpama kita naik motor malam-malam lah, tuan-tuan, ataupun kita jalan kaki, kita bukan torchlight, dia boleh suluh kaki je, kan. Ada orang yang berjalan di akhirat, di titian sirat dalam keadaan begitu. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni cahaya iman dan amal mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Maknanya di hari kiamat, di titian sirat nanti, ada orang yang disebabkan amal soleh dia, masya-Allah,
maka cahaya itu mendahului dia. Maknanya dia akan di-escort dengan cahaya. Dan juga ada yang membantunya daripada sebelah kanan. Maknanya cahaya ini, kata ulama, adalah bergantung kepada sejauh mana kita takut kepada Allah dan juga sejauh mana amal soleh. Sebab itu setiap ketakutan pada Allah akan menghasilkan cahaya. Kita takut kepada Allah, malam kita nangis, ingat kita banyak buat maksiat, kita banyak buat dosa, sebenarnya kita sedang menambahkan cahaya hati kita. Itulah cahaya yang akan menyinari seseorang. Bahkan ada riwayat disebut bahawa ada seseorang yang memiliki cahaya setinggi gunung. Kita sebut tadi lah, ada orang cahayanya sampai 3-4 ribu kilometer. Yang jauh. Nabi dah bagi satu contoh di zaman Nabi SAW, maknanya daripada Madinah sehingga Aden ataupun sehingga Sana'a. Dan juga ada di kalangan mereka yang cahayanya itu hanya setinggi pokok kurma. Okeylah tu, kan? Maknanya terang juga lah. Tinggi sampai atas kepala kita lah. Ada pula yang memiliki cahaya setinggi lelaki berdiri. Maknanya untuk tubuh, sebatan tubuh dia saja. Ada cahaya begitu. Dan cahaya yang paling lemah sinarnya adalah cahaya yang membuatkan seseorang itu bertatih-tatih. Maknanya apa? Seperti orang baru jalan. Dia tengok cahaya itu terang, dia akan berjalan. Bila cahaya itu mati, dia berhenti. Sebab dia takut tergelincir. Daripada riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, jambatan titian sirat ini seperti sebilah pedang yang tajam. Jambatan itu licin. Mereka menyeberanginya bergantungan kepada cahaya masing-masing. Ada yang melintas seperti kilat. Ada yang menyeberang seperti kelipan mata. Sekelip mata terus sampai, Masya Allah. Ada yang melintas seperti angin. Dan juga ada yang menyeberangi jambatan itu seperti seorang lelaki yang badannya dipenuhi dengan pasir. Namanya lambat dia bergerak. Dan semuanya bergantung kepada amalan masing-masing. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, sesekali satu tangan terjatuh dan satu tangan lagi tergantung, satu kakinya terjatuh dan satu lagi tergantung, keduanya kedua sisinya terkena api neraka. Ini golongan yang kedua kita sebut tadi lah, disebut dalam hadis. Bagaimana Nawawi sebut, ada golongan yang dicambuk atau dicabik dagingnya, dikait dagingnya, ditarik badannya ke neraka, namun dapat diselamatkan sebab itulah antara amalan-amalan yang kita sebut tadi, antaranya yang khusus disebut dalam hadis, iaitu berusaha untuk kita datang ke rumah Allah pada waktu gelap. Kerana di akhirat digantikan kegelapan, kita pergi ke rumah Allah di waktu gelap itu di atas dunia, maknanya diganti oleh Allah Ta'ala dengan cahaya ketika mana di mahsyar. Kita usahalah. Tak dapat subuh, pergi maghrib isyak. Kalau dapat tiga waktu ni, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan sambung lagi berkenaan dengan kenapa kita kena melintas atas titian sirat. Kenapa? Kenapa tak orang kafir saja yang melintas? Kenapa kita? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ada menerangkan dalam surah Maryam. Apa hikmah kita mendatangi neraka lah senangnya. Kan? Jadi sepatutnya kita tak naklah lalu atas titian sirat ni, tapi memang dah ada disebut. Memang takdir kita lah, percaya kepada qada dan qadar tu. Ada perkara akhirat, antaranya kita mesti lalu kepada titian sirat. Apa hikmah dia? Okey, jadi sebelum saya sebut apa hikmah dia, saya buka kepada tuan-tuan muslim dan muslimat, kalau ada nak bertanyakan soalan, mungkin boleh komen di mungkin boleh komen, insya-Allah nanti kita akan sama-sama jawab. Dan juga mungkin ada yang nak bertanya secara khusus, boleh boleh bertanyalah nanti, insya-Allah mungkin soalan tu saya akan baca dan saya akan jawab insya-Allah. Sambil-sambil untuk kita tahu tentang apa hikmah orang mukmin ini, dia melintas atas titian sirat dan melalui neraka jahanam. Kita kalau boleh ada titian sendirilah, betul tak? Kan? Kita kalau boleh harapkan kita begitulah. Tapi titian sirat ini tempat Allah Ta'ala nak uji kita juga. Supaya dalam keadaan kita masuk syurga itu, dalam keadaan kita bersih. Kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa hikmah dia? Antaranya
disebut oleh salah seorang ulama tafsir. Dalam tafsirnya, tafsir Khazin. Tafsir Khazin. Khazin ni maknanya khazinah lah, tempat gudang ilmu. Jadi kata Syekh Khazin ni, apa dia kata? Beliau ni seorang ulama tafsir. Beliau huraikan ayat ni disebut, ya, apa hikmah kita datang ke neraka Jahannam? Bukan kita masuk tapi kita lalu atas neraka Jahannam. Tak apa hikmah dia. Ya. Maka yang pertama dikatakan, ya, bahawa perkara itu merupakan salah satu perkara yang dapat menambahkan rasa bahagia. Ya. Ketika mereka mengetahui bahawa mereka akan terhindar daripada neraka. Allah bagi lalu kan, supaya kita rasa apa? Kita yakin bahawa ke atas dunia dulu amal soleh aku buat, aku akan selamat. Aku akan selamat. Ya, aku dah pergi masjid dulu waktu gelap. Allah bagi keselamatan di atas titian syirat, maka ini menambahkan rasa bahagia dan tenang. Sebab itu walaupun kita nanti lalu dalam keadaan yang sangat takut, tetapi akan ada Allah Ta'ala bagi ketenangan dalam hati kerana janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini hikmah dia ulama sebut adalah untuk menambahkan lagi rasa bahagia kita ketika mana kita masuk syurga. Ya, kita nak cerita masuk syurga ni bukan mudah tuan-tuan. Cuma kita nak cerita, kita nak motivasi diri kita, husnuzan billah, kita nak sangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika kita masuk itu, kita rasa apa? Sangat bahagia kerana apa? Telah terselamat daripada neraka Jahannam. Yang kedua, kenapa orang mukmin dia melintasi neraka Jahannam ini? Ya? Iaitu dengan kedatangan orang-orang mukmin ke neraka Jahannam akan dapat menambahkan lagi kesedihan ahli neraka. Kan? Kesedihan ahli neraka ni bukan pasal dengki, tapi Allah Ta'ala nak bagi balasan yang setimpal. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah, mereka jatuh dalam neraka. Di masa yang sama mereka melihat orang-orang mukmin dalam keadaan selamat, maka mereka akan rasa sangat sedih. Inilah sebab tu kesedihan ini merupakan apa? Merupakan bibit-bibit untuk mereka menerima apa? Siksaan yang lebih pedih. Sedih, mereka jatuh tidak selamat. Ya, kerana di atas dunia mereka lupa kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menambahkan kesedihan, ya, Allah Ta'ala nak tambah lagi seksa orang yang dulu atas dunia mempermain-mainkan Islam, buat benda-benda yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah. Ini antara benda-benda yang menambahkan kesedihan ketika mana mereka melihat orang-orang mukmin selamat. Dan hikmah yang seterusnya, hikmah yang ketiga, kenapa kita lalu di atas titian sirat di atas neraka Jahannam itu, iaitu, ya, orang-orang mukmin akan menyaksikan orang-orang kafir ni ditimpa seksa. Maknanya ketika itulah kita melihat, sebab kita lalu atas jabatan, kita akan tengok macam mana siksaan yang pedih kepada orang-orang kafir, sehinggalah ketika kita nak masuk syurga nanti kita akan rasa sesuatu yang sangat nikmat, iaitu kita telah lepas daripada siksaan yang sangat dahsyat. Macam tuan-tuan lah, kalau kita ingat lagi zaman kita sekolah dulu kan, zaman kita sekolah dulu, kalau kita nak periksa, kita kena sungguh-sungguh, kita kena struggle, kita kena baca buku. Kalau kita di universiti kan, macam tu lah, kita kena sungguh-sungguh, kita kena nak dapat kerja, kita kena masuk exam temuduga, kita rasa sangat takut. Tapi bila kita dapat saja, kita lulus, kita berjaya, maka kita akan rasa sangat Allah Akbar, sangat gembira, sangat seronok tuan-tuan. Seperti itulah Allah Ta'ala nak bagi nikmat ketika mana seseorang masuk syurga dalam keadaan merasai bahagia. Itulah sebenarnya bahagia. Maksudnya kita selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ada soalan? Mungkin ada yang nak bertanya, silakan. Kalau sahabat-sahabat yang lain, silakan. Kalau ada soalan. Okay, sambil-sambil kita ni, sambil-sambil kita nak sambung kepada tajuk yang terakhir ni, dalam bab titian sirat ni. Sebab saya nak bacakan berkenaan dengan amalan. Jadi kita sebut tadi kita dah bagi satu lah amalan dia, iaitu hadir ke rumah Allah ketika mana waktu gelap. Maknanya waktu sembahyang subuh, sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Jadi kita usaha solat secara berjamaah. Baik, sama-sama kita tunggu kepada soalan sahabat-sahabat kita. Ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah amalan yang dapat meneguhkan kaki kita ketika mana kita berada di titian sirat? Jadi amalan-amalan ini telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kenapa Nabi ajar kita, Ustaz? Sebab Nabi sayang kita, tuan-tuan. Nabi sangat sayang kepada umatnya. Ya. Jadi Nabi bagi amalan-amalan ini, mudah-mudahan dapat kita istiqamah sehingga mana kita bertemu dengan Allah. Yang pertama, yang ada buku boleh catat lah, kan? Kita boleh gantung dekat bilik tidur kita, boleh gantung dekat kita punya papan bacaan kita, supaya menjadi menjadi motivasi kepada kita untuk sentiasa istiqamah dalam melakukan kebaikan. Pertama adalah sentiasa berada di masjid. Sentiasa berada di masjid. Lagi-lagi rumah yang dekat dengan masjid. Bukan masuk rumah dekat ni, bukanlah masuk rumah tu sebelah. Maknanya kita nak pergi masjid tu senang. Tu dekat lah tu maknanya. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara amalan adalah sentiasa berada di masjid. Maknanya melazimi, bukan 24 jam kita di rumah Allah, tidak, tapi setiap waktu tu kita usahakan hadir. Seperti mana disebut dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkatakan, saya pernah mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan, rahmat dan keselamatan. Ya. Melintas di titian sirat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga bagi sesiapa yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa amalan selalu pergi masjid, selalu kita istiqamah hadir ke rumah Allah, tak kiralah pada bila-bila waktu. Maknanya apa-apa saja bab ibadah ni kita nak mudah, maka ke masjidlah kita. Maka itu akan memudahkan seseorang ataupun meneguhkan kedua kaki seseorang di atas titian sirat. Baik. Sebab itu dalam riwayat yang lain disebutkan dalam mafhum hadis, ya, sekiranya kamu melihat seorang yang ulang-alik ke masjid setiap hari. Kamu lihat orang pergi masjid setiap hari. Maknanya dia pergi masjid tu dia sembahyang lah. Bukan dia singgah pergi bilik akhir ke ataupun dia jumpa kawan dia. Dia pergi untuk dia solat fardu, dia dengar kuliah dan sebagainya. Kata Nabi SAW dalam hadis, maka saksikanlah bahawa dia adalah orang yang beriman. Ya, dia adalah orang yang beriman. Maksudnya ada iman dalam hati dia yang memudahkan dia ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi macam mana Ustaz waktu PKP ni? Bukan boleh pergi masjid kan? Saya silap kena saman. Jadi ini peluang kita. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi peluang kita mengimarahkan rumah kita pula. Ya, sebab tu ketika di atas ujian ini, maka berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, ada menyebutkan bahawa ibadah di rumah ketika mana sesuatu tempat itu, dalam mafhum hadis disebut begitu. Maknanya ibadah di rumah itu lebih baik ketika mana satu-satu kawasan tu dilanda oleh ujian ataupun wabak. Maka kita jadikan rumah kita ini sebagai alternatif kehadiran kita di masjid. Maknanya kalau kita hadir ke masjid tu dapat solat awal waktu, maka praktikal di rumah sama juga. Maknanya lepas azan kita sembahyang sunat, kemudian kita solat berjamaah, kemudian kita solat tutup dengan solat ba'diyah. Maknanya kita buat seperti mana amal kita di masjid. Kalau di masjid kita nak pergi masjid, kita pakai minyak wangi, kita buat persiapan pakai kemas-kemas. Ketika mana kita nak solat di rumah pun kita pakailah. Kalau di masjid kita biasa pakai serban dan sebagainya, kita pakai di rumah. Menunjukkan kesungguhan kita nak pergi masjid walaupun dalam keadaan kita tak boleh pergi. Maka kata ulama, pahalanya sama seperti orang yang ibadah di masjid. Baik. Yang kedua adalah amalan bersedekah. Ya. Hadis daripada riwayat Abu Nuaim meriwayatkan secara marfu', maknanya daripada para sahabat, disebutkan barang siapa yang bersedekah dengan baik. Maknanya dia bersedekah itu dengan apa? Dia usaha ikhlaskan diri dia usaha untuk sedekah ini dalam keadaan baiklah, dia beri yang terbaik. Sedekah ni dia ada dua. Pertama, orang sedekah ni barang buang, maknanya dia tak nak dia bagi, itu sedekah jugalah.
Yang kedua, disedekah dengan benda yang baru, maknanya itu benda yang baik. Benda yang terbaik lah kan. Untuk dia dapatkan pahala yang terbaik. Sebab itu dalam riwayat, kalau kita ingat bagaimana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah, kalau tak silap dalam riwayat dikatakan ketika Sayyidatina Aisyah nak bersedekah satu hari, duit dirham yang dia bawa tu jatuh. Bila jatuh di atas tanah, dia ambil dan dibersihkan. Kemudian diletakkan diletakkan wangian, sehingga sahabat nampak perbuatan tersebut, bertanya kepada Ummul Mukminin, mengapa puan buat sedemikian. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa pahala orang ini telah pahalanya telah sampai dahulu, sebelum duit ataupun sebelum sedekah ini sampai kepada pemiliknya. Maka menunjukkan sedekah yang baik ini akan mampu menyebabkan seseorang melintas dengan baik di titian sirat. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim itu disebut, barang siapa yang bersedekah dengan baik, maka dia akan melintas di titian sirat dengan berlapang dada. Maksudnya seronoklah dia melintas. Dia tak jadi, dia tidak ada masalah. Baik. Okey, kita akan sambung lagi amalan yang seterusnya, iaitu amalan yang ketiga adalah orang yang menerima pembatalan pembelian seorang Muslim. Menerima pembatalan belian seorang Muslim. Maknanya orang nak beli barang, contoh kan, kita dah semangat nak jual barang ni, orang cancel pula kan. Ni ramai tak suka. Tapi amalan ini akan menghasilkan apa? Memaafkan. Kemaafan. Maknanya kita maafkan orang nak beli dah, kita pun rasa ni rezeki dah ni kan, tiba-tiba cancel. Kita terima tak apalah, rezeki Allah Ta'ala punya. Maka amalan ini walaupun kita nampak kecil saja, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menerima pembatalan pembelian ataupun jual beli dengan saudaranya, maka Allah akan mengampunkan kesalahannya di hari kiamat. Allah akan mengampunkan kesalahannya di hari kiamat. Dan dalam riwayat Al-Imam Ibn Hibban juga menyebutkan begitu. Siapa yang memaafkan kesalahan seorang Muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya di hari akhirat. Bila Allah maafkan kesalahan kita, maka mudahlah kita untuk melintas. Orang yang tak bersalah, kan, dia tidak ada apa-apa kesalahan, maka tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada apa-apa masalah untuk dia melintas. Ini antara kelebihan. Antara kelebihan seseorang yang memaafkan di atas dunia, maka Allah Ta'ala akan maafkan dia di akhirat. Baik, ada soalan. Adakah seseorang itu akan menanggung dosa orang lain di akhirat? Adakah seseorang itu akan menanggung dosa orang lain di akhirat? Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, dosa ini dia ada dua jenis. Pertama, dosa sendiri lah, dosa kita. Dan yang kedua adalah dosa jariah. Dia bukan amal jariah, dosa jariah pun ada. Jadi dosa ini yang kita buat dengan Allah Ta'ala, kita dengan Allah adalah diampunkan melalui taubat kepada Allah. Kemudian dosa jariah pula adalah dosa yang kita buat tetapi orang lain ikut dosa kita. Maknanya kita buat dosa secara terang-terangan, ataupun kita mengajak orang melakukan sesuatu dosa, ataupun melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohlah, jom musim-musim PKP ni boring, tak ada buat apa-apa, jom sama-sama kita buat karaoke online, contoh kan. Buat karaoke, kemudian ada pula unsur-unsur pertaruhan kan, siapa yang menang bayar yuran, kemudian siapa menang duit pertaruhan tu akan dapat, contohnya dah jadi maisir, jadi perjudian pula contoh. Sehingga perbuatan itu diikuti oleh orang lain. Dan kalau kita tengok hari ini remaja-remaja kita kan, kita minta lindung dengan Allah SWT. Contoh dalam media sosial, seorang joget dan sebagainya, maka remaja lain pun ikut juga buat video joget dan sebagainya. Inilah yang kita katakan sebagai apa? Sebagai kita takut dia menjadi dosa jariah. Jadi dosa jariah ini akan bertambah dan terus bertambah. Dan yang kita paling takut apabila
orang yang mengajak kepada keburukan itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita risau sekiranya kalau pun dia dah bertaubat tetapi dosa dia masih masih masuk lagi akaun dia, kan, kerana apa, orang lain masih meneruskan keburukan. Jadi kalau boleh jangan buatlah dosa jariah ni, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang dah buat tu bertaubat. Antara contoh dosa jariah yang lain adalah fitnah. Itu dalam Quran disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab apabila seseorang itu melakukan fitnah, walaupun dia telah bertaubat, fitnah itu akan terus berjalan dan berjalan. Sehinggalah dia meninggal pun mungkin akan berjalan dan berjalan. Ya. Ini antara dosa-dosa jariah yang kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Waalaikumsalam. Tu ada mungkin ada nak tanya soalan lagi, silakan ya. Jadi kita akan tamat sebentar lagi. InsyaAllah saya akan kongsikan amalan yang seterusnya. Tadi amalan memaafkan orang lain. Amalan yang keempat, yang terakhir lah insyaAllah. Iaitu memudahkan kesulitan orang lain. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW secara jelas. Man nafasa kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha melepaskan satu daripada kesulitan urusan dunia ini, maka Allah akan memudahkan akan kesulitan-kesulitan di akhirat. Maknanya apa saja yang kita dapat bantu orang lain, benda-benda yang sulit. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disebut dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadi penghubung bagi saudaranya yang muslim kepada penguasa dalam menyampaikan suatu kebaikan atau memudahkan suatu kesulitan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu dalam melintasi sirat pada hari kiamat ketika mana tergelincir kaki-kaki. Maknanya dia ada apa? Dia ada hubungan yang baik dengan orang-orang yang besar, tapi syarat dia adalah benda-benda kebaikan. Contohnya ada anak kawan kita nak sama belajar, kan? Tak ada dana, minta tolong, kita ada kawan yang korporat contoh dia untuk bagi dana dan sebagainya, bagi sumbangan, kita salurkan walaupun kita tak ada duit nak bagi sumbangan, maka kita insya-Allah Allah Taala akan teguhkan kaki-kaki kita ketika mana kita melintas di titian sirat. Yang terakhir, minta maaf tadi saya kata yang keempat kan, satu lagi yang kelima. Apa soalan tu? Ustaz, muslimat juga digalakkan ke masjid atau tertakluk pada waktu-waktu tertentu. Ya, muslimat ini yang digalakkan ke masjid bagi khususnya bagi muslimat yang maknanya sudah kurang dengan tugas-tugas kewajipan dia. Contohnya seperti ibu-ibu kita kan, yang mungkin dah anak-anak dah besar dan sebagainya, ya. Dan kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh pun, wanita-wanita yang dituntut untuk ke rumah Allah ini maknanya wanita-wanita yang bila pergi dia tidak menimbulkan fitnah. Maknanya dia mungkin pergi dengan suami dia ataupun dia pergi dalam keadaan aman, ya. Kalau wanita-wanita muda ni mungkin pertama dia ada kewajipan untuk sama-sama jaga anak di kat rumah dan sebagainya. Jadi boleh pergi di waktu-waktu yang tertentu, mungkin hujung minggu kan, suami pula jaga anak, dia pula pergi, contoh dia. Boleh bertukar-tukar. Dan bagi wanita ini yang khususnya tidak ada lagi komitmen, maknanya bolehlah bersama-sama dengan suami ke rumah Allah. Mudah-mudahan dapat berkongsi apa pahala kan, sama-sama dapat melintas titian sirat nanti insya-Allah. Bagus soalan tu. Dan yang terakhir adalah amalan yang terakhir, iaitu membantu keperluan orang lain. Yakni membantu mencukupkan keperluan orang lain. Kalau kita lihat khususnya di zaman PKP ni ramai orang susah. Bukan saja orang lah, institusi contohnya madrasah, tahfiz, apa lagi, rumah anak yatim dan sebagainya. Masjid surau pun kalau ikutkan tidak ada kekurangan dana. Kalau kita nak sebut di sini, tuan-tuan boleh tengok ada nombor kat situ kan, ada nombor akaun Masjid Ahmadi, terus saja transfer, masukkan derma tuan-tuan. Jangan tunggu pergi masjid baru kita derma. Kita boleh hari-hari derma sekarang ni, di hujung jari sahaja. Baik, jadi membantu keperluan orang lain ataupun memenuhi keperluan, ini disebut dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, siapakah Sayyidina Anas bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling Allah cintai? Maka Nabi SAW bersabda, yang paling Allah cintai adalah manusia yang anfa'un nas, iaitu memberi manfaat kepada manusia yang lain.
Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah membahagiakan seorang muslim, iaitu mengatasi kesulitannya, membayarkan hutangnya ataupun mengubati rasa laparnya, serta berjalan bersama saudaraku itu untuk satu keperluan. Maknanya kita berjalan membantu urusan dia demi satu keperluan. Lebih aku cintai, kata Nabi SAW, daripada aku beriktikaf di masjid selama sebulan. Kita ada kawan kita, bukan kira kawan lah, mungkin anak kita, mungkin adik-beradik kita dan sebagainya yang ada keperluan yang mendesak dan sebagainya, dan benda itu sangat penting dalam hidup dia, maka kita bantu, ya. Kita bantu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memantapkan kedua kakinya ketika mana berada di titian syarat. Di titian syarat. Baik. Jadi itu antara amalan-amalan yang boleh saya kongsikan. Jadi amalan ni kalau ulama kumpul berdasarkan hadis Nabi SAW ni banyak. Tapi kita kalau nak buat semua tak mampu, buatlah salah satunya dan kita istiqamah, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Jadi rasanya cukup sekadar ini tadi, sambil-sambil mungkin di tempat tuan-tuan dah berkumandangnya azan, jadi kita akan sama-sama solat Isyak secara berjamaah selepas ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini dapat memberikan kepada kita satu motivasi untuk kita sama-sama beramal, khususnya kita berada di zaman pandemik ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita hadiri walaupun di rumah sendiri, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat wabak ini dan memberikan kemudahan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana masa ini. Jadi sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ini, kita akan sambung pada pengajian bulan hadapan, insya-Allah. Bulan hadapan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan lihat bagaimanakah syafaat yang akan diperoleh oleh kita ketika mana di akhirat nanti. Siapakah pemberi syafaat itu? Tidak lain baginda Nabi SAW. Kita sambung bahas syafaat pada bulan hadapan, insya-Allah. Sekadar itu kita bertemu lagi, insya-Allah. Yang baik segalanya datang daripada Allah, yang kurang dan lemah ini datang kekurangan diri saya sendiri. Mohon maaf, mungkin ada saya terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi maafkanlah saya. InsyaAllah kita sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melintas titian sirat nanti, insyaAllah. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.